Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Sebelum kita sambung bacaan tadi ada satu soalan daripada ikhwah kita. Assalamualaikum. Hadis tentang seorang sahabat miskin ada satu pakaian saja bila dia pulang ke rumah isteri dia pula pakai pakaian untuk solat sahih ke? Wallahu ta'ala alam bisawab. Uh, Tidak diketahui asal usul kisah ini. Ada sebahagian kata bahawa dia adalah perkataan yang famous yang dikeluarkan oleh penceramah lalu tersebar di kalangan masyarakat. Wallahu ta'ala alam besar. Tapi kisah yang hampir sama dalam riwayat Abu Daud ada. Dia seorang lelaki yang hanya satu pakaian sahaja. Lalu Nabi SAW bagi dia pakaian baru, bagi dia makan dan seumpama dengannya. Memang ada kisah, ada sahabat Nabi pakai satu pakaian, tapi kisah yang dia balik, dia gili-gili dengan isteri dia, Wallahu ta'ala alam. Kalau jumpa kat mana sumbernya, boleh bagi tahu kat Ana. Ana pun Wallahu alam. Wallahu alam. Cek tak jumpa. Okey, Wallahu alam. Okey, seterusnya barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung bacaan kitab Fathul Majid. Itu masih lagi dalam bab barang siapa yang memakai tangkal dan menggantungkannya untuk menolak balak atau mengangkatnya, maka dia termasuk daripada perbuatan syirik. Dan kita dah jelaskan tafsil hukum masalah pakai tangkal ni. Pakai tangkal, kalau dia kata tangkal itu adalah asbab, tangkal itu adalah sebab, dan cara dia mendapatkan tangkal itu bukan dengan cara yang syirik akbar, seperti ada jampi-jampi yang syirik, ataupun padanya ada meminta hajat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses membuat tangkal tersebut. Maka kalau tak ada benda-benda tersebut, maka pakai tangkal tadi, dia kata tangkal ni sebab, tapi yang mendatangkan kebaikannya, menolak mudaratnya adalah Allah Taala, maka ni hukumnya syirkun asghar, maka hukumnya syirik kecil. Maka barang siapa pula yang pakai tangkal dengan i'tiqad bahawa tangkal itulah sumber keselamatan, dia sendiri yang menjadikan pelindung dan seumpama dengannya, ataupun proses menghasilkan tangkal tadi dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik seperti jampi-jampi yang padanya ada syirik, ada memohon hajat kepada jin dan seumpama dengannya, maka dia syirik akbar. Maka dia syirik akbar, syirik yang besar, terkeluar daripada Islam. Maka dalam masalah ini sangat halus. Okey. Sebab apa? Antara dia nak jadi syirik kecil dan syirik besar itu sangatlah nipis. Seperti orang tu katakan dia pakai tangkal. Tangkal dia konon-kononnya untuk lindung dia daripada keburukan. Bila dia kata tangkal ni bukanlah pelindung sebenar, Allah Ta'ala pelindung yang sebenar, tapi tangkal ni macam asbab je, dia kata. Sebab kemudian berlakulah aksiden. Lalu bila berlaku aksiden tadi, dia selamat. Maka terdetik pada hati. Dia kata, dia kata nasib baik ada tangkal tadi. Maka dia kembalikan perkara tersebut pada tangkal tadi, maka itu termasuk daripada syirkul akbar. Termasuk syirik akbar. Jadi sangat nipis. Mula-mula dia kata sebab, tiba-tiba bila berlaku musibah, dia tiba-tiba terdetik dalam hati dia, dan dia percaya begitu, maka itu adalah jalan kepada syirik akbar. Maka kita sambunglah bacaan kitab kita ni pada muka surat 217. Okey. Nabi kata la fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dalam riwayat yang lain Nabi kata barang siapa menggantung tamimah. Tamimah ni tangkal lah. Habis tu kenapa nama dia tamimah? Kerana orang-orang musyrikin pada zaman dahulu beriktikad bahawa dia yutimul ad-daf'i minal ain, iaitu dia menyempurnakan perlindungan daripada ain, penyakit ain. Maka Nabi kata siapa yang menggantung tamimah maka telah membuat syirik. Abu Sa'adat berkata Allah menjadikannya syirik kerana mereka berkeinginan untuk menolak takdir yang telah ditulis oleh mereka dan meminta kepada selain Allah untuk menolak bahaya. Sedangkan Allah dialah yang semata-mata berkuasa untuk menolaknya. Seperti dalam awal-awal kitab ni,
bab ni dia kata wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Ta'ala nak kenakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, maka tak ada siapa yang menolaknya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Hudzaifah, itu Hudzaifah bin Al-Yaman, bahawa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang, iaitu benang untuk jadikan tangkal lah untuk mengubati sakit panas, humma, demam panas. Faqata'ahu, maka dia pun potong benang tu, masya-Allah. Ya, ni dia menolak kemungkaran dengan tangan dia. Hudzaifah Al-Yaman memang ma'ruf sahabi yang sangat tegas dalam menolak kemungkaran. Wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum Allah. Hanya sahaja mereka juga berbuat syirik. Ayat ni sebenarnya dalam kisah surah Yusuf. Ayat ni sebenarnya kalau kita buka kitab tafsir, iaitu orang dia merujuk kepada orang musyrikin. Sebenarnya orang musyrikin yang syirik akbar tu, dia sembah selain Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita buka kitab-kitab tafsir, dia kata, dan tidaklah sebagian besar daripada mereka itu beriman kepada Allah, iaitu beriman bahawa Allah itu Rabb, mencipta alam, mentadbir alam. Hanya saja mereka berbuat syirik, iaitu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ni sebenarnya syirik akbar ke syirik asghar? Syirik akbar. Jadi ayat ni ada satu faedah yang sangat besar, iaitu tidak menjadi suatu kesalahan apabila kita berdalilkan dengan ayat-ayat syirik akbar untuk memberi peringatan kepada orang yang melakukan syirik kecil. Kat sini kita kena faham betul-betul masalah ni. Sebab saya ingat lagi sekitar 10 tahun yang lepas atau 15 tahun yang lepas, ada satu tokoh Aswaja, dah meninggal dah dia. Bila dia berceramah sana sini, dia kata, lihatlah tuan-tuan, nampak kelompok-kelompok Wahabi ini, mereka ini pakai dalil orang yang musyrikin itu kepada orang Islam, dia kata. Satu kita kata mereka ini golongan takfir, suka mengkafirkan orang Islam, maka ini khawarij. Lihat, mereka ambil ayat-ayat berkenaan dengan orang kafir yang syirik akbar, mereka letak pada perkara-perkara syirik kecil. Kita kata perkara ini tidak pelik, ya Syekh, ya Doktor. Perkara ini bukan suatu perkara yang pelik dan bukan kita yang mulakan. Sesungguhnya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu telah memulakan perbuatan ini. Bahkan nanti kita akan jumpa lagi kata-kata Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekutu sekiranya kamu mengetahuinya. Lalu Ibnu Abbas kata, ialah seperti ucapan seseorang, kalaulah bukan kerana anjing ini, habislah dah masuk pencuri dalam rumah kita. Kalaulah bukan kerana angsa ini, habislah pencuri dah masuk rumah kita. Itu kata-kata tu syirik akbar ke syirik kecil? Syirik kecil ke syirik besar? Syirik kecil ucapan tersebut. Ayat itu sebenarnya kita bahasa apa? Syirik besar. Fala taj'alu lillahi andadan, yang kamu jadikan dia bagi Allah Ta'ala sekutu. Tapi nampak tak Ibn Abbas tafsirkannya dan letakkan juga ayat itu untuk memberi peringatan kepada orang yang melakukan syirik kecil. Jadi tak salah bagi kita pakai ayat yang Allah Ta'ala mengancam orang melakukan syirik besar, kita bagi untuk letakkan pada orang melakukan syirik-syirik kecil. Jadi ini bukan ekstremis, bukan. Yang jadi ekstrim itu kalau kita hukum dia sama kafir macam orang buat syirik besar. Yes, itulah baru tak kena. Kan? Orang pakai tangkal, dia kata ini sebab, kita kata kafir, hukum bunuh. Itu barulah kita kata dia ekstremis. Nah, jadi barakallahu fikum. Ya ikhwatul kiram, perhatikan masalah ni betul-betul. Masya-Allah, kitab tauhid ni kitab yang barakah, yang banyak merungkai masalah-masalah tauhid dan membantah golongan-golongan yang memusuhinya. Ibnu Abi Hatim berkata, tafsir Ibnu Abi Hatim, Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim bin Ishkab. Cek sekejap, bin Ishkab ni sahih ke tak?
bin Ishkab. Habis sampai ada naskah bahasa Arab, tolong cek sekejap. Bin Ishkab. Kadang-kadang dia ada ejaan dia. Bin Ashkab. Bin Ashkab. Kita cek balik sekali lagi lah. Bercerita daripada kami, haddathana Yunus bin Muhammad. Qala haddathana terbisakan Hamad bin Salamah. Menceritakan kepada kami Asim Al-Ahwal daripada Urwah bin Zubair. Dia berkata, Huzaifah menjenguk orang sakit. Namun dia melihat ajimat bahasa Indonesia, di tangan orang sakit itu. Lalu dia memotongnya dan mencabutnya. Masya Allah. Huzaifah Al-Yaman, Masya Allah tegas. Terus potong dan cabut. Tak ada kata lah mana tahu tangkalnya atuk dia kasih. Tak payahlah kita cabut, Syekh. Kita kena hikmah ya, Syekh. Jangan keras sangat, Syekh. Budak muda zaman sekarang ni terlampau keras, terlampau direct. Biasanya itulah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada orang yang tegas dalam menentang syirik. Dia kata, siapakah yang lebih tegas daripada ini, daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Terus potong terus, tak ada cakap. Terus baca ayat dia, wama yu'minu aktsarum billahi illa wahum musyrikun. Nampak tak? Ya ikhwatul kiram, ketegasan ulama salaf dalam masalah tauhid. Ibnu Abi Hatim al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Handari Al-Hafidh, memiliki kitab Jarh wa Ta'dil, iaitu Imam Ibnu Abi Hatim ma'ruf. Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ayah ni ulama hadis, anak dia pun ulama hadis. Adapun Huzaifah bin Al-Yaman. Yaman tu nama ayah dia, bukan maksud Yaman tu datang daripada Yaman. Okey, memang nama dia Yaman. Maksudnya kebaikan. Nama Yaman adalah Husail atau Hisl al-Absi, sekutu Ansar, Halif Ansar, Halif. Halif ni maksudnya dia asalnya bukan bangsa, bukan golongan Ansar, dia kaum lain, kabilah lain. Tapi dia join, dia halif, dia join. Maksudnya dia jadi sekutu lah. Zaman sekarang ni kan parti-parti politik dia buat halif kan? Dia buat halif zaman sekarang lah. Parti PN, parti sekian, dia halif. Betul, mereka bila kita kata kamu ni kenapa bersatu balik ni? Dulu bukan main musuh, dia kata ini adalah hilf. Kata tahaluf. Tahaluf tu hilf lah. Bahasa Arab dia macam mana? Ha, la, lam, fa, hilf. Halif. Halif. Maksudnya sekarang ni bagi tahaluf as-siyasi. Tahaluf as-siyasi. Ini semua alat nak islamikkan dia. Okey. Sebenarnya tahaluf maksudnya dulu parti bersatu dengan keadilan. Lepas tu dia keluar dan sekarang dia halif kepada UMNO dan PAS. Lepas tu UMNO dengan PAS pun tak puas hati, nanti nak UMNO pula tak puas hati, nanti nak keluar pula. Macam itulah halif. Itu halif ni bukan halif zaman dahulu, tak masuk. Halif ni maksudnya kita masuk berberi, dia akan bagi apa dia? Bagi perlindungan macam kabilah dia juga. Nabi SAW, Nabi kata, setelah Islam tidak ada lagi halif lagi dah. Lepas Islam tak ada halif lagi. Kerana halif kamu adalah tauhid, adalah akidah. Maksudnya, tak perlu kita kena ada halif baru kita nak pertahankan. Sebab semua umat Islam pertahankan antara satu sama lain. Itu halif, itu hilf. Sekutu bahasa Arab panggil. Nah, ada bahasa Melayu dia kata sekutu. Bila sebut sekutu ni tak berapa nak nampak sangat dia punya perbincangan dia. Naam. Ia seorang sahabat yang besar, termasuk generasi awal, as-sabiqun al-awwalun. Dia juga pencatat rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ma'ruf dia menyimpan nama orang munafiqun. Ayahnya juga seorang sahabat, Huzaifah. Okey, wafat pada awal pemerintahan. Ayah dia bernama Huzaifah, dan Huzaifah ni wafat pada awal pemerintahan Ali radhiyallahu anhu pada tahun 36 Hijriah. Okey, pada tahun 36 Hijriah.
Nah. Maksudnya bukan bapa dia yang meninggal pada awal pemerintahan Hijriah tu. Mana Huzaifah yang meninggal pada tahun awal-awal tahun Ali memerintah Al-Hijriyah zaman 36 Hijriyah. Huzaifah bin Ali Al-Yaman, ma'ruf, sahabi jalil. Nah, ada pun nak detailkannya itu dalam pengajian-pengajian yang lain, pengajian hadis kita boleh tengok detail Huzaifah bin Al-Yaman. Adapun kitab ni kita kena baca banyak-banyak dan kita kena baca pantas-pantas sebab kitab ni tebal. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma, bahawa ia melihat seorang lelaki di tangannya ada benang untuk mengganti sakit panas. Maksudnya untuk menghilangkan panas. Dan dahulu orang-orang jahiliah menggantungkan tamimah, benang dan sejenisnya untuk menolak panas humma. Waqi' meriwayatkan dari Huzaifah, Waqi' al-Jarrah, bahawasanya dia menjenguk orang sakit, lalu memegang tangan lengannya yang atas. Ternyata di lengannya ada benang. Lalu dia bertanya, apa ni? Orang sakit itu menjawab, benda untuk meruqyahkanku. Lalu Huzaifah memotongnya dan berkata, seandainya kamu mati dan benang itu ada padamu, maka aku tidak akan mensalatkan kamu. Masya Allah. Tegas tak? Tegas. Naam. Jadi kat sini dalil bahawa orang alim boleh tidak mensalatkan orang yang melakukan dosa. Dan ini sabit, dan ini sahih. Bukannya semua orang tak salatkan. Sebahagian orang kena salat juga sebab dia fardu kifayah. Tetapi bolehnya imam, seperti mana syarah Sahih Muslim, syarah Bukhari, apabila Nabi SAW tak nak salatkan sebahagian sahabat yang tak nak bayar hutang, jadi kat situ mereka letakkan bolehnya imam, pemerintah, tidak salatkan ataupun tokoh-tokoh masyarakat tidak mensalatkan orang yang dia sengaja ataupun dia sentiasa buat dosa besar. Boleh. Katakanlah macam katakanlah dekat di satu kampung tu ada satu ustaz yang sangat dihormati, guru yang sangat dihormati. Lalu ada seorang orang kampung tu, dia ni kaki tunggang arak, lalu dia meninggal. Maka boleh yang orang tadi tu, ustaz yang dihormati tadi kata, aku tak nak salatkan, kamu semua salatkanlah, AJK lain salatkanlah, tapi aku tak nak salatkan dia. Boleh. Okey, sebagai apa? Saya zajr, sebagai cara untuk memberi peringatan kepada orang supaya tak ikut jejak langkah dia, supaya menakutkan orang nak ikut jejak langkah dia. Tapi bukanlah semua orang tak solat kan, mana boleh. Sebab dia fardu kifayah, wajib untuk selesaikan jenazahnya. Ini menunjukkan pengingkaran terhadap hal semacam ini. Naam, kalau orang yang tak solat, kita boleh tak solatkan dia. Okey. Okey. Boleh kita kata biarlah AJK ataupun yang uruskan jenazah dia, 1-2 orang je yang uruskan dia. Kita tak nak solatkan dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak solat fardu selepas dinasihati dan dia tahu hukum hakam dan seumpama dengannya. Ini menunjukkan pengingkaran terhadap hal semacam ini meskipun ia meyakini bahawa dia adalah sebab. Nampak? Walaupun dia yakin, dia iktiqad dia bahawa tangkal tu hanyalah sebab, bukannya tangkal tu bawa manfaat dan mudarat, tapi kerana sebab benda tersebut adalah benda yang mungkar. Maka tidak diperbolehkan kecuali apa yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya serta bersandar padanya. Adapun tamimah, benang dan azimat dan rajah dan seumpamanya daripada apa yang digantungkan oleh orang-orang yang bodoh, maka ialah syirik yang harus diingkari dan dihilangkan dengan ucapan dan perbuatan meskipun pemiliknya tidak mengizinkan. Yang kita Syekh Abdul Rahman bin Hasan, meskipun pemiliknya tidak mengizinkan. Maksudnya kalau kita nampak tangkal, kita potong, buang terus tak apa. Kata tak boleh ni, ini adalah atuk saya yang bagi, atuk saya 100 tahun. La. Kita boleh buang. Okey? Kita boleh buang dia. Ada pendapat yang ada otak kaki berkenaan dengan benang panas tadi. Ini masih diyakini oleh ahli jahiliyah yang kedua. Okey, kata Syekh. Ahli jahiliyah yang kedua. Okey. Nota kaki apa ni? Siapa yang nota kaki ni? Nota kaki ni daripada Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga. Okey.
Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga. Okey. Ini hasyiah dia. Ini masih terus diyakini oleh ahli jahiliyah kedua. Mereka mengambil benang lalu mengikatnya dengan tangan seseorang yang bernama Muhammad, sebagaimana mereka melakukannya pada hari Jumaat, dan sebagaimana mereka juga pada dengan ukuran pintu Kaabah, lalu mereka mengikatnya dengan 40 ikatan dari orang-orang yang bernama Muhammad. Maksudnya siapa yang ikat tu sebenarnya mestilah orang tu nama dia Muhammad. Allahu Akbar. Pada setiap ikatan mereka membaca Qul huwallahu ahad. Nampak betapa tertipunya mereka ini, pakai tangkal sambil baca Qul huwallahu ahad. Samalah macam zaman sekarang Tok Bomoh baca Al-Fatihah, tapi sebenarnya mereka buat syirik. Mereka menyangka bahawa benang ini berguna untuk menjaga kemandulan, sehingga orang yang mandul jika memakainya menurut sangkaan mereka pasti akan hamil. Ini adalah kemunduran yang sangat jauh hingga kepada kebisuan, ketulian dan kebutaan. Maksudnya dah tersebar sampai orang jadi bisu, tuli dan buta, tak nak tegur dah. Bahkan kepada kebinatangan dalam meyakini benang. Hal senada dengan ini adalah mengambil 7 macam biji-bijian lalu digantungkan pada pusat bayi. Hal semacam ini sangat banyak dilakukan dan menyebar pada orang yang menggunakan nama Islam. Naam, tangkal yang Islamik. Naam. Mereka adalah orang yang musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang paling bodoh dengan kesyirikan yang besar. Tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita minta lindung masyarakat kita daripada perbuatan syirik ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dan dia pun bacalah, Huzaifah bin Al-Yaman bacalah kata-kata Allah Taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar mereka ini beriman kepada Allah tapi hanya saja iman mereka itu bercampur dengan kemusyrikan. Huzaifah radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat tersebut bahawa ini adalah perbuatan syirik. Dalam kitab Qurratul Uyun Muwahhidin, Abdul Rahman bin Hasan juga, jika hal semacam ini terjadi pada generasi yang utama, maksudnya generasi tabi'in, maksud kalau jumpa Huzaifah, maka generasi tabi'in lah. Maka bagaimana bisa dijamin kalau hal yang lebih besar dari itu tidak akan terjadi? Nah, jadi ini adalah bantahan kepada Ali Jufri. Ali Jufri ni siapa? Ketua tasawuf daripada Hadramaut. Dia kata apa? Golongan-golongan Wahabi ini sentiasa kata syirik. Sedangkan dia kata, Nabi kata, ini la akhafu alaikum syirk. Aku tak takut pada kamu syirik, tetapi aku takut kepada kamu nanti bertembung, bergaduh antara satu sama lain. Maksud juga dengan hadis Nabi SAW, dia kata inna syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin tahrish bainakum. Sungguhnya syaitan telah putus asa agar dia disembah di negeri Arab, tetapi yang syaitan suka seronok sekarang adalah kamu bergaduh antara satu sama lain. Jadi Ali Jufri ini hadahullahu ila Islam wa ila tauhid. Semoga Allah Taala bagi hidayah kepada Islam dan kepada tauhid. Dia kata, nampak? Kenapa mereka ni sebut dengan syirik sedangkan patutnya mereka bersatu? Kerana syaitan dah putus asa agar dia disembah. Maka para ulama kita jawab, barakallahu fikum. Bila hadis tersebut syaitan telah putus asa daripada disembah, adakah maksudnya dia tidak akan disembah selama-lamanya ataupun pada ketika Nabi SAW telah berjaya menghapuskan kesyirikan daripada benua Arab? Faham tak soalan ni? Adakah syaitan dia rasa putus asa? Maksudnya aku tak boleh disembah lagi dah. Tak ada orang nak sembah aku dekat negara Arab ni. Tetapi yang aku boleh sekarang, aku menyebabkan mereka bergaduh antara satu sama lain. Dan adakah maksudnya syaitan itu tidak akan disembah, tidak akan diikuti langsung di negeri Arab selama-lamanya? Pasti orang yang berakal kata, taklah. Mesti ada orang yang akan kembali buat syirik. Betul, dan kita akan jumpa dalam kitab Tauhid. Dalam kitab ini ada satu bab yang khas. Bab yang kata akan ada kembali sebagian umat ini menyembah berhala kat ujung-ujung nanti. Nak buktikan bahawa dakwaan kamu yang kata konon-konon tak akan ada syirik lagi kat negara Arab itu tidak benar. Okey? Antaranya hadis ini dalil ni. Hadis yang kita sedang berada kat depan kita sekarang. Belum lagi zaman yang jauh, pada zaman tabi'in lagi. Sahabat masih lagi hidup, dah ada dah orang pakai tangkal. Allahu Akbar. Bahkan, bukan kata apa, masa Abu Bakar As-Siddiq masih hidup lagi, dah ada dah Nabi palsu.
Jadi penyesalan syaitan dari itu yang dia tak disembah itu ialah pada masa kehadiran Nabi ketika Nabi berjaya menghapuskan kesyirikan. Jadi wahai ahli Jufri dan pengikut-pengikutnya, kamu telah mentahrifkan hadis Nabi SAW. Apatah lagi Nabi SAW dengan hadis yang sangat jelas yang kita akan jumpa. Dia kata la taqumus sa'ah hatta ya'buda fi'amun min ummati al-asnam atau kama qala Nabi sallallahu. Okey. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga ada sebahagian daripada umat ini akan kembali menyembah berhala. Nabi sebut dengan jelas. Dan hadis lain pula dia kata hatta tatariba aliyatun nisa'i dus haula zil khalasah. Haula zil khalasah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah akan ada sebahagian daripada wanita Daus akan kembali berjoget-joget di keliling berhala zil khalasah. Naam. Apa kata Syekh kat sini? Cantik sekali. Barakallahu fi. Ghafarallahu lahu wa rahimah wa jazahullahu anna khaira. Kata Syekh ni, jika hal sebagai ini terjadi pada generasi yang utama, maka bagaimana bisa dijamin kalau hal lebih besar itu tidak akan terjadi? Akan tetapi kerana kebodohan yang keterlaluan tentang hal tersebut. Allahu Akbar. Kerana telah terjadi sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang terjadi pada musyrikin Arab dan lainnya dalam budaya jahiliah sebagaimana telah diingatkan. Sehingga banyak ulama pada masa sekarang sangat mengingkari orang melakukan syirik besar. Maka jadilah mereka dan para sahabat saling berseberangan, maksudnya saling bertentangan. Kerana para sahabat mengingkari syirik yang sedikit dan mengingkari orang yang mengingkari syirik besar. So, mereka menjadikan larangan syirik ini sebagai perbuatan bid'ah dan sesat. Begitu pula keadaan umat. Begitu pula mana tadi? Keadaan umat-umat bersama para nabi dan rasul tentang apa yang mereka diutus dengan, iaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata kerana hanya Allah dan melarang menyekutukannya. Allah Ta'ala telah mengutus penutup rasul-rasulnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan itu pula sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Lalu mereka orang-orang yang terakhir, mutaakhirun, orang datang kemudian. Maksudnya konon-kononnya orang yang datang kemudian ni, ulama datang kemudian, memutarbalikkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada musyrik Arab dan lainnya. Mereka ini kononnya ustaz, kononnya tok guru, kononnya kiai, kononnya seumpamanya menolong kemusyrikan dengan maksimal terhadap apa yang dilarang untuk ditolong. Kan macam tu ustaz dekat Kedah tu. Ya Bulia Ibnu Mulkan. Apa tapi dia ada masalah kena seru nama Bulia Ibnu Mulkan. Apa pasal pula? Allahu Akbar. Zaman sekarang. Bila cakap sekejap-kejap selawat. Sekejap-kejap selawat. Tapi dia ajak orang apa dia? Bila ada masalah seru nama Bulia Ibnu Mulkan. Ada orang lama juga pakai serban apa semua datang ke masjid. Kata bila tahu ada masalah seru je Abdul Qadir Jailani. Lepas tu kita kata mereka ini pelik. Mereka menolong kemusyrikan dengan maksimal terhadap apa yang dilarang untuk ditolong. Maksudnya mereka tolong kemusyrikan sedangkan menolong musyrik itu perkara yang dilarang. Dan mengingkari tauhid yang dibawanya dengan keingkaran yang maksimal. Dan lawan pula tauhid. Dia kata pula tauhid ini syirik. Dia kata pula tauhid ini bid'ah. Dia kata tauhid ini ialah golongan-golongan Wahabi yang tak hormatkan ulama. Kerana sesungguhnya ketika beliau berkata kepada kaum Quraisy, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Bila Nabi kata kepada kaum Quraisy, "Ucap la ilaha illallah maka kamu akan beruntung." Mereka mengetahui makna yang dikandung dalamnya namun tidak menghendakinya. Mereka berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Itu mereka kata innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Soalnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, mereka tak nak sebut. Dia kan dalam Sahih Bukhari dan lain-lainnya tentang pertanyaan Heraklius, Raja Rom, kepada Abu Sufyan ketika itu dipanggil oleh Raja Herakl. Lalu ditanya padanya apa yang dia
perintahkan kepadamu. Abu Sufyan masa belum Islam lagi. Abu Sufyan ketika belum Islam, dia pun tahu mesej dia apa dia, iaitu sembah Allah Ta'ala saja dan jangan sekali-kali kamu buat sekutu padanya. Maksudnya Abu Sufyan ketika itu belum Islam, bahkan memerangi Islam. Bila ditanya tentang dia, apa yang Nabi Muhammad ajak, iaitu Nabi Muhammad ajak sembah Allah Ta'ala saja, dia jangan buat syirik. Abu Sufyan pun faham tauhid. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapamu, diajak oleh bapa atau nenek moyang kamu daripada ajaran yang sesat. Dan beliau menyuruh kami melakukan salat, jujur, menjaga kehormatan diri, afaf, dan menyambung silaturahim. Maksudnya apa nak kata kat sini ialah Syekh dia cuba nak bagi tahu, wahai orang musyrikin generasi kedua, dia kata tadi, kamu ini lebih teruk daripada musyrikin generasi yang awal. Kerana mereka menentang tauhid. Kamu dengan jelas mereka menolak tauhid. Kamu memakaikan tauhid dengan pakaian syirik, dan syirik dengan pakaian tauhid. Kamu menirukan orang. Kamu lebih teruk daripada musyrikin yang awal. Ini menunjukkan kebenaran berdalil atas syirik kecil dengan ayat yang Allah turunkan dalam konteks syirik besar yang anda sebut tadi. Kerana ayat ini mencakup jenis-jenis syirik dan masuknya perbuatan ini ke dalam makna syirik. Maksud ayat itu umum, jangan buat syirik. Tak kisahlah syirik besar ke syirik kecil. Erti ayat ini telah diterangkan oleh Ibn Abbas dan lain-lainnya dalam perkataan Syekhul Islam dan lain-lainnya. Nanti kita akan tengok, Allahu a'lam. Dalam asar dari sahabat ini menunjukkan penjelasan tentang kesempurnaan ilmu mereka tentang tauhid. Dan apa yang menafikannya, dan apa yang menafikan kesempurnaan. Menafikannya kat sini itu yang membatalkannya. Kat sini maksudnya yang membatalkannya. Dan menafikan kesempurnaannya maksudnya merosakkan tauhid. Nah, maksudnya para sahabat faham mana yang merosakkan tauhid dan mana yang menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Allahu Akbar. Naam. Assalamualaikum. Ada warung orang Islam tapi dia gantung tangkal. Apa hukum dia, boleh tak beli makan dekat situ? Jangan makan dekat situ. Syubhah. Okay. Sebab kita tak tahu sama ada dia pakai tangkal itu dia i'tiqad dengan i'tiqad syirik kecil atau syirik besar. Jadi kalau saya tak makan kat kedai tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan wajib kita bagi penerangan pada dia dan menegurnya. Ada satu kedai itu kita tegur. Dia kata bukan saya yang gantung ni bang. Bos saya yang gantung, dia kata. Okay. Jadi kita pun jumpa. Dan berlaku juga banyak tempat yang sebegitu, kita tulis surat. Kalau kita takut nak tegur, kita tulis nota, kita bagi kat dia. Okay. Dan seumpama dengannya, semoga kita sampaikan ajaran tauhid ini kepada mereka semua. Wallahu ta'ala alam bissawab. Fa biha wa ni'mat. Fa in qabila fa biha wa ni'mat. Kalau mereka terima maka baik. Kalau mereka tak terima nasihat, maka faqad adda alaihi haqqah. Maka kamu telah menunaikan ke atasnya haknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.